Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita teruskan sesi pembelajaran kita kali ini. Kita telah masuk ke tema baharu iaitu integriti. Baik, apa maksud integriti? Menurut Kamus Dewan, baik, kita tengok apa maksud integriti. Menurut Kamus Dewan, integriti ini satu kejujuran. Jujurlah, sifat jujur. Sifat yang baik. Nilai yang murni. Yang kedua, maksud dia keadaan sempurna. Keadaan sempurna. Berintegriti. Maksudnya orang itu sempurna dari segi akhlaknya, sempurna dari segi perangainya. Jadi integriti ini kita boleh simpulkan sebagai orang yang baiklah, orang yang bertanggungjawab, orang yang orang yang amanah. Jadi integriti ini satu sifat yang bagus dan patut ada dalam setiap diri manusia. Baik, kalau kamu tengok pada belakang, pada gambar belakang ni pun ada gambar pengarah kesihatan Malaysia iaitu Dr. Hisham. Jadi beliau ini digambarkan sebagai seorang yang berintegriti, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab. Jadi itu maksud integriti. Baik. Kita juga telah masuk ke tajuk baharu unit 25, insan berketerampilan. Insan berketerampilan. Jadi kenalah dengan tema integriti itu. Insan berketerampilan ini maksudnya insan yang memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang elok, perwatakan yang sempurna. Itulah insan berketerampilan. Insan yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, Dr. Hisham, Tan Sri Dr. Nur Hisham ni seorang yang berketerampilan, yang ada integriti, yang amanah. Jadi beliau ni patut dijadikan contoh. Jadi itulah konsep insan berketerampilan. Berbudi pekerti. Itulah apa-apa yang nilai-nilai positif, nilai-nilai yang boleh dijadikan contoh, itulah dia insan berketerampilan. Jadi saya harap kamu faham apa itu integriti dan tajuk kita kali ini, insan berketerampilan. Maksudnya berperwatakan, membawa perwatakan yang positif. Itu maksud dia. Baik. Seperti biasa, kita akan perkemaskan kemahiran membaca dan juga tata bahasa. Pada akhir nanti, kamu perlu menjawab 4 soalan pemahaman berkaitan teks pemimpin cilik. Jawab 4 soalan pemahaman berkaitan pemimpin cilik. Dan yang kedua, kamu perlu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk pada teks yang bertajuk konti.macc.fm. Konti ni macam pejabat lah. Macam pejabat, tempat DJ radio bekerja. Jadi dipanggil konti. Tempat DJ radio yang kamu buka radio, dengar orang baca berita ke, dengar orang bercakap ke, berceramah apa semua tu dalam radio tu, mereka sebenarnya berada di dalam konti. Itu maksud konti lah. Baik. Kamu perlu kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Ini telah pun kita belajar pada minggu-minggu yang lepas.
Jadi untuk kamu faham dengan lebih baik lagi, untuk kamu ingat balik apa itu ayat tunggal, apa itu ayat majmuk, kamu boleh tengok video-video sebelum ini yang mana sudah dibicarakan, sudah dibincangkan berkaitan ayat tunggal, ayat majmuk. Baik, terus ke muka surat 191 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk pemimpin cilik. Maksud pemimpin cilik ni, pemimpin kecil yang paling dekat dengan kamu di sekolah ialah ketua pengawas ataupun ketua murid. Jadi mereka inilah pemimpin cilik di sekolah. Baik, apa yang perlu kamu buat adalah cari, kenal pasti jawapan bagi 4 soalan pemahaman yang terletak di sebelah kanan skrin gadget kamu tu. Baik, kesemua jawapan ini ada pada maklumat pemimpin cilik ini. Soalan yang pertama, bilakah Razi mula dilantik sebagai pengawas sekolah? Ada jawapan dia pada teks ini. Teks ini berkaitan dengan seorang ketua pengawas yang bernama Razi. Jadi kamu bacalah untuk faham apa yang disampaikan oleh teks ini. Dah faham, barulah kamu boleh cari, barulah kamu boleh kenal pasti 4 jawapan bagi kesemua soalan pemahaman di sebelah kanan itu. Baik, soalan kedua, apakah yang dilakukan oleh Razi pada setiap pagi? Apa tugas Razi ni setiap pagi? Soalan ketiga, apakah pesanan Cikgu Zainal kepada Razi sewaktu dia mula dilantik sebagai pengawas sekolah? Apa pesanan Cikgu Zainal dia bagi tahu dekat Razi ni masa mula-mula Razi jadi pengawas? Kemudian soalan yang terakhir, senaraikan 3 tanggungjawab sebagai ketua pengawas. Kesemua jawapan bagi soalan ini ada pada bahan yang kita kaji ini. Jadi seperti biasa, baca agar kamu faham apa yang disampaikan oleh teks ini. Jadi kalau kamu tak faham, susahlah untuk kamu jawab soalan di sebelah kanan itu. Jadi baca. Seterusnya, terus ke muka surat 195 dan kamu dapat lihat ada satu maklumat bertajuk conti.macc.fm. Jadi pada awal tadi setelah saya nyatakan apa itu konti. Konti seperti yang kamu dapat lihat pada gambar di sebelah kiri itu. Itulah contoh konti. Baik, konti ni macam yang saya bagi tahu, tempat DJ radio bekerja. Itu takrifan mudah lah. Maksudnya mudah untuk kamu faham. Baik, seperti biasalah. Baca dan fahamkan. Fahamkan apa yang disampaikan oleh teks. Penting untuk kamu faham apa yang teks ini sampaikan. Baik, setelah itu, apa yang perlu kamu lakukan adalah kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk pada teks yang kamu baca ini. Seperti yang telah saya bagi tahu awal tadi, ayat tunggal, ayat majmuk, kamu telah belajar. Kalau kamu lupa, tak ingat, ataupun masih tak faham, boleh rujuk, boleh tengok balik video sebelum ini. Ada kita bincangkan berkaitan tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik, kita tengok perenggan pertama.
Perenggan pertama berkaitan konti macc.fm ini. Jadi kita kenal pasti mana ayat tunggal, mana ayat majmuk. Baik. Sebagai ataupun untuk peringatan. Baik. Ayat majmuk, ayat yang ada lebih daripada satu subjek ataupun lebih daripada satu predikat. Itu ayat majmuk. Yang paling mudah untuk kamu faham, untuk kamu ingat, biasanya ayat majmuk ini ada kata hubung. Bila ayat itu ada kata hubung, maka ayat itu ialah ayat majmuk. Jadi, kalau tak ada kata hubung ataupun hanya ada satu subjek ataupun ada satu predikat, maka ayat itu ayat tunggal. Kalau ayat itu ada satu subjek tapi ada dua predikat, itu pun ayat majmuk. Kalau ada dua subjek, satu predikat, itu pun ayat majmuk. Ayat tunggal ni, subjek satu, predikat pun satu. Kalau lebih daripada satu subjek, lebih daripada satu predikat dan ada kata hubung, maka itu ayat majmuk. Ingat konsep mudah itu. Baik, kita tengok ayat pertama. Puan Dianah masih bertugas sebagai juruhebah sambilan radio. Ayat apakah itu? Itu ayat tunggal. Kenapa ayat tunggal? Sebab pertama tadi, satu subjek, satu predikat. Dan ayat ini pun tiada kata hubung. Masih, Puan Dianah masih. Masih itu kata bantu. Bertugas sebagai juruhebah sambilan radio. Baik, itu ayat tunggal. Ayat kedua. Beliau bekerja di macc.fm di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya. Pun ayat tunggal. Puan Nora yang bersuara lunak itu ialah rakan sekerja Puan Dianah. Itu ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung. Kata hubungnya di mana? Ini kata hubungnya yang. Yang itu kata hubung. Maka ayat ini ayat majmuk. Seterusnya, Puan Dianah dan Puan Nora dan kata hubung. Jadi ayat ini ayat majmuk. Puan Dianah dan Puan Nora sangat committed dengan pun sama juga dengan kerjaya mereka. Mereka sentiasa berusaha untuk kata hubung. Menjadikan siaran ini sebagai pilihan pendengar ayat majmuk. Mereka memberitahu pendengar bahawa kata hubung. macc.fm ialah saluran utama dalam penyebaran mesej integriti. Kini, siaran macc.fm mempunyai ramai peminat kerana kata hubung. Pendengar mula sedar akan pentingnya penerapan integriti. Baik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni, SPRM. Mesti kamu pernah dengar apa itu SPRM. Suruhanjaya ataupun badan yang ditugaskan untuk mencegah budaya rasuah di Malaysia. Baik, selesai perenggan pertama. Kita pergi ke perenggan kedua pula. Perenggan dua. Baik, kita tengok satu persatu. Afifi ditemu ramah oleh juruhebah. Ayat tunggal.
Cikgu Zakwan juga ditemu ramah oleh Juruhebah pun ayat tunggal. Murid lain tekun mendengar siaran ini ayat tunggal. Mereka mencatat banyak perkara tentang pendidikan integriti ayat tunggal. Afifi menjawab soalan Juruhebah dengan tenangnya ayat tunggal. Dengan itu kata sendi. Dengan di situ kata sendi bukan kata hubung. Seterusnya, dia telah membaca maklumat integriti sebelum ke sana ayat tunggal. Dalam temu ramah tersebut, Cikgu Zakwan menyampaikan pesanan ayat tunggal. Murid-murid mestilah mengamalkan nilai murni ayat tunggal. Nilai murni membentuk peribadi mulia ayat tunggal. Murid-murid mula sedar akan pentingnya sikap integriti dalam kehidupan ayat tunggal. Mereka berazam untuk mengamalkannya. Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung untuk. Untuk di situ kata hubung. Jadi ayat terakhir ini ayat terakhir ni ayat majmuk. Tengok. Walaupun ayat ini ringkas, 1, 2, 3, 4 perkataan sahaja. Tapi ayat ini ayat majmuk. Kenapa? Sebab ada kata hubung. Kalau ada kata hubung, ayat itu ayat majmuk. Faham? Boleh faham tak apa yang saya sampaikan di sini? Ingat konsep itu je. Ayat majmuk ni ayat yang ada lebih subjek, lebih predikat. Lebih satu subjek, lebih satu predikat. Dan biasanya ayat majmuk ini ada kata hubung. Saya harap kamu fahamlah. Dan boleh ingat sampai bila-bila berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk ini. Baik. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu boleh laksanakan. Dan apa yang diminta untuk kamu faham dan ingat, boleh kamu faham dan boleh kamu ingat. Penting untuk kamu faham berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Sangat penting. Sangat penting. Jadi, sudah banyak kali kita belajar berkaitan ayat tunggal, ayat majmuk, kata hubung. Sepatutnya kamu sudah menguasai dalam binaan ayat. Jadi, itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita berjumpa pada sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.